Labuan adalah sebuah pulau bebas cukai, pusat industri minyak dan gas, dan sebuah wilayah persekutuan. Inilah yang dikatakan sebagai kecil-kecil cili api. Bertemu kita kembali, dan dalam video ini saya akan kongsikan sekilas sejarah Labuan. Tujuan video ini dihasilkan adalah untuk memberi sedikit gambaran mengenai sejarah pulau ini kepada orang luar maupun masyarakat tempatan sendiri. Saya doakan sesiapa saja yang menonton video ini sentiasa dipermudahkan urusan dan dipermurahkan rezeki olehnya. Semoga pandemik COVID-19 yang melanda kita sekarang cepat-cepat hilanglah. Sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, jom bantu channel ini dengan tekan butang like dan subscribe. Labuan adalah sebuah pulau yang terletak kira-kira 10 km dari pesisiran pantai negeri Sabah dan 60 km dari Bandar Seri Begawan, ibu negara Brunei Darussalam. Pulau ini bersama 6 pulau kecil berhampiran, iaitu Pulau Burung, Pulau Daat, Pulau Kuraman, Pulau Papan, Pulau Rusukan Kecil dan Pulau Rusukan Besar merupakan wilayah persekutuan Malaysia. Untuk sampai ke sana, anda perlu menggunakan perkhidmatan bot laju dan feri yang menghubungkan Labuan dengan Menumbuk, Sipitang dan Kota Kinabalu di Sabah, dan juga daerah Muara di Brunei serta Limbang dan Lawas di Sarawak. Selain itu, lapangan terbang yang ada di sini boleh menghubungkan Labuan dengan Kota Kinabalu, Miri dan juga Kuala Lumpur. Pulau ini berkeluasan 92 km persegi, iaitu kira-kira 2 kali besar dari Putrajaya. Jumlah penduduk Labuan dianggarkan kira-kira 100,000 orang yang terdiri daripada pelbagai etnik, termasuklah Kedayan, Melayu Brunei, Kadazan, Dusun, Murut, Bajau, Lun Bawang atau Lun Dayeh, Cina dan India. Nama Labuan berasal dari sebuah perkataan Melayu, Labuhan, yang merujuk kepada pelabuhan. Sejak dulu lagi, perairan Labuan menjadi tempat kapal-kapal berlabuh dan berlindung dari ribut. Nama Labuan diguna pakai sejak era Kesultanan Brunei lagi, namun ia lebih dikenali sebagai Pulau Victoria semasa berada di bawah pentadbiran British, mengambil nama dari Ratu Victoria, iaitu pemerintah British ketika pengambil alihan Labuan dari Brunei. Kini nama Victoria ini merujuk kepada bandar utama di pulau ini. Seperti kebanyakan kawasan di pesisiran pantai Kepulauan Borneo, Labuan juga pernah menjadi wilayah Kesultanan Brunei. Labuan merupakan sebahagian daripada Kesultanan Brunei dari abad ke-16 hinggalah pertengahan abad ke-19. Ketika itu, Pulau Labuan belum berpenghuni. Pulau ini hanya digunakan sebagai tempat persinggahan dan tempat kapal-kapal berlindung dari ribut. Namun, British melihat kedudukan Labuan yang strategik sebagai faktor untuk menguasainya bagi mengawal perairan yang berhampiran. Kewujudan arang batu di pulau ini juga turut mendorong British untuk mendapatkan Labuan. Pada zaman itu, arang batu sangat penting dan digunakan sebagai bahan bakar kapal-kapal steam. British belum mahu campur tangan dengan urusan politik Kesultanan Brunei di kawasan ini, sehinggalah peristiwa Perang Saudara di Brunei pada tahun 1846. Raja Muda Hashim yang merupakan pewaris tahta Kesultanan Brunei dan juga merupakan kenalan James Brooke telah terbunuh dalam peristiwa itu. James Brooke telah menjadikan peristiwa ini sebagai alasan untuk menawan pekan Brunei yang sekarang dikenali sebagai Bandar Seri Begawan. Meriam-meriam di atas kapal-kapal perwakilan British dihalakkan ke arah Istana Kesultanan Brunei, memaksa perjanjian Labuan ditandatangani antara Kesultanan Brunei
Badan Perwakilan British pada 18 Disember 1846. Perjanjian itu telah mengisytiharkan Labuan sebagai hak milik British. 6 hari kemudian, bendera British dinaikkan di Pulau Labuan buat pertama kali pada 24 Disember 1846, menandakan Labuan sebagai hak milik British. James Brooke telah dilantik sebagai Gubernur Labuan yang pertama pada tahun 1848 setelah pulau ini dijadikan sebagai jajahan mahkota British. Di bawah pemerintahan British, pentadbiran Labuan silih berganti. Pada tahun 1890, Labuan ditadbir oleh Syarikat British Borneo Utara dan pada tahun 1907, Labuan ditadbir di bawah pentadbiran negeri-negeri Selat. Perubahan pentadbiran ini berpunca dari kemampuan Sarawak yang diperintah oleh Brooke mengambil alih fungsi pangkalan British di Labuan dalam menjaga keselamatan perairan. Kemunculan Syarikat British Borneo Utara yang menguasai pesisiran pantai Borneo Utara turut mengurangkan kepentingan Labuan sebagai sebuah pangkalan. Perang Dunia Kedua mula tercetus pada tahun 1939 dan akhirnya merebak ke Borneo pada penghujung tahun 1941. Tentera Imperial Jepun mendarat di Borneo melalui Miri Sarawak pada 16 Disember 1941. Lebih 2 minggu kemudian, tentera Imperial Jepun mendarat di Labuan pada 1 Januari 1942 tanpa sebarang tantangan. Kedatangan Jepun di pulau ini merupakan langkah pertama mereka dalam misi menguasai Borneo Utara. Walaupun Jepun hanya menduduki Labuan dalam tempoh 3 tahun lebih, beberapa peristiwa bersejarah tercatat dalam tempoh yang singkat itu. Pulau Labuan telah dinamakan oleh pihak Jepun sebagai Pulau Maida pada tahun 1942. Nama tersebut telah diberi sempena mengingati seorang panglima perang Jepun, General Toshinari Maida, yang terkorban dalam insiden nahas kapal terbang pada 5 September 1942. General Maida menaiki penerbangan itu dari Kuching menuju ke Labuan untuk merasmikan sebuah landasan kapal terbang sebelum terhempasnya Bintulu. Di penghujung Perang Dunia Kedua, Labuan menyaksikan peristiwa berdarah dalam pertempuran Labuan sekitar Jun 1945. Pertempuran itu melibatkan dua pihak, tentera berikat dan tentera Imperial Jepun. Tentera Australia mewakili tentera berikat ditugaskan untuk membebaskan Labuan dari penguasaan Jepun. Tentera Australia mendarat di Labuan pada 10 Jun 1945 dan mengambil masa kira-kira 2 minggu untuk membebaskan Labuan dari penguasaan Jepun secara menyeluruh. Pertempuran itu telah mengorbankan 34 orang di pihak Australia dan 389 orang tentera Jepun. Kejayaan tentera Australia turut dibantu oleh serangan dari udara dengan menggugurkan bom di beberapa lokasi di pulau itu untuk melemahkan pertahanan Jepun. Penguasaan Jepun di Borneo Utara, Brunei dan Sarawak berakhir pada 9 September 1945 apabila Lieutenant General Masao Baba menyerah kalah di Labuan dan upacara penyerahan itu diadakan sehari kemudian. Labuan kembali menjadi jajahan mahkota British setelah Perang Dunia Kedua berakhir dan ditadbir buat sementara di bawah pentadbiran tentera British sehingga 1 Julai 1946. Kemudiannya, Labuan disatukan bersama Borneo Utara di bawah pentadbiran jajahan mahkota Borneo Utara sehinggalah tahun 1963 apabila Borneo Utara bersama Sarawak, Tanah Melayu dan Singapura membentuk Persekutuan Malaysia. Dengan pembentukan Persekutuan Malaysia, nama Borneo Utara ditukar menjadi Sabah. Labuan adalah sebuah pulau bebas cukai sejak tahun 1848 lagi apabila pulau ini dijadikan sebagai hak milik British setelah diambil dari Kesultanan Brunei. Namun status itu berubah ketika pendudukan Jepun dan ketika mana Labuan dijadikan sebahagian daripada jajahan mahkota Borneo Utara setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Sejak itu, Labuan tertakluk kepada syarat tarif dan cukai sama seperti
seperti wilayah-wilayah lain di Borneo Utara. Namun status itu kembali berubah pada tahun 1956 dan Labuan kembali menjadi sebuah pulau bebas cukai. Pada 16 April 1984, Kerajaan Negeri Sabah menyerahkan Pulau Labuan bersama 6 buah pulau kecil yang berhampiran kepada Kerajaan Persekutuan Malaysia dan diisytiharkan sebagai wilayah Persekutuan Malaysia yang kedua selepas Kuala Lumpur. Penyerahan itu telah diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri Sabah yang diterajui oleh Tan Sri Haris Saleh selaku Ketua Menteri Sabah ketika itu dan diperkenan oleh Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Datuk Haji Muhammad Adnan Robert pada 8 Mac 1984. Rang undang-undang mengenai hal itu telah dibentangkan di Dewan Rakyat pada 19 Mac 1984 oleh Tun Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri pada ketika itu. Pada 1 Oktober 1990, Labuan telah diisytiharkan sebagai Pusat Kewangan Luar Pesisir Antarabangsa IOFC. Dengan pengisytiharan ini, aktiviti-aktiviti seperti urusan bank, pengurusan dan pengawalan dana amanah, insurans dan pembiayaan korporat telah mendapat manfaat dengan kadar cukai yang rendah. Ramsay Point adalah titik mula pentadbiran British di Labuan. Di sinilah bendera British pertama dinaikkan pada 24 Disember 1846 oleh Kapten George Rodney Mundy. Penempatan pertama di Labuan juga dibina di kawasan ini oleh Kapten Mundy bersama anak-anak kapalnya. Kawasan ini juga merupakan tempat pendaratan tentera Australia pada 10 Jun 1945 dalam misi membebaskan Labuan dari pendudukan Jepun seperti yang saya kongsikan tadi. Surrender Point terletak di pantai layang-layangan. Di sinilah Lieutenant General Masao Baba selaku Komander Tentera Imperial Jepun di Borneo telah menyerahkan pedangnya kepada Major General George Wotton dari pihak tentera Australia. Peristiwa itu menandakan kekalahan Jepun dalam misinya di Borneo di era Perang Dunia Kedua. Kubur Lama Tanjung Keramat merupakan tanah perkuburan terawal bagi masyarakat Islam dari etnik Kedayan di Labuan. Terdapat kubur-kubur di sini yang berusia lebih 100 tahun. Nama Tanjung Keramat berasal dari sebuah tanjung tempat beramal seorang pedagang dan pendakwah Islam bernama Tunku Syarif Kedah. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau sangat dihormati di Pulau Labuan suatu ketika dahulu. Beliau yang dilahirkan di Mekah telah meninggal dunia pada tahun 1943. Makamnya boleh dilihat di Tanah Perkuburan Islam Kampung Ranca-Ranca. Menara Jam Labuan pada asalnya dibina pada tahun 1906 hasil sumbangan daripada seorang peniaga terkemuka Melaka, Ji Swee Cheng. Menara ini merupakan salah satu daripada 4 buah struktur lain di Bandar Victoria yang terselamat daripada pengeboman tentera berikat pada tahun 1945. Pihak British telah merobohkan menara jam ini pada tahun 1948 namun telah dibina kembali oleh Perbadanan Labuan pada tahun 2002. Bangunan Muzium Labuan sebenarnya telah dibina oleh pihak British pada tahun 1950-an untuk dijadikan sebagai pejabat pentadbiran kolonial British. Ia dijadikan sebagai muzium setelah diambil alih oleh Jabatan Muzium Malaysia dan dibuka kepada awam pada tahun 2004. Antara yang dipamerkan di sini ialah senjata yang digunakan di zaman Perang Dunia Kedua dan koleksi duit dan stamp di era penjajahan. Terdapat satu lagi muzium di Labuan iaitu Muzium Chimney. Ia dibina untuk memberikan informasi mengenai sejarah pelombongan arang batu dan sejarah Tanjung Kubong. Menara Chimney yang ada di sini merupakan sisa struktur binaan kilang arang batu yang dibina sekitar tahun 1890. Tugu dan tanah perkuburan Perang Labuan merupakan tempat disemadikan 3,908 korban Perang Dunia Kedua.
Ia dibina bagi memperingati perjuangan tentera Australia, New Zealand, India, Tanah Melayu, Borneo Utara, Brunei dan Sarawak yang terkorban di Borneo. Okey, itu saja untuk video kali ini. Agak mustahil untuk saya menceritakan sejarah Pulau Labuan secara lebih terperinci dalam video yang singkat ini. Tolong maafkan sekiranya terdapat kesilapan info yang saya kongsikan. Dan anda boleh kongsikan info-info lain mengenai sejarah Labuan di ruangan komen di bawah. Dan sebelum mengundur diri, jangan lupa like dan subscribe. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih dan wassalam.